Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan juga dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Surau Ar-Rasyidin, Puncak Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan stop agak lama di muka surat 69, iaitu di dalam bab yang ke-6, yang Ustaz Mahathir letakkan tajuknya dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Dalil di sini bermakna masdar, sumber. Sources of Islamic law is not just Quran and Sunnah. So perkataan hanya penting. Kalau buang hanya, tajuk ni jadi tak betul. Kalau kita buang hanya, akan jadi dalil syarak, sumber syarak bukan Al-Quran dan Sunnah. Salah. Memang jelas batil lah. Tapi yang Ustaz Mahathir cuba nak cure, cuba nak rawat di sini adalah kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa kalau sesuatu itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti tak ada. Berarti itu bukan dari Islam. Sebab tak ada dalam Quran hadis pun. Okay. Jadi itu yang cuba diperbetulkan oleh Ustaz Mahathir, bahawa memang betul Quran dan Sunnah adalah dalil syarak, sumber syarak, bahkan sumber yang utama. Ya. Kalau dahulu kami belajar di UIA, Islamic Jurisprudence, maka yang dua Al-Quran dan Sunnah ini dikelaskan sebagai the primary sources of Islamic law, whereas yang lain-lain adalah secondary sources of Islamic law. Jadi ini dua yang utama. Tapi dua yang utama tidak menafikan yang lain. Dalam kuliah yang lalu, kita telah sentuh tentang apa yang dikatakan ijma', kesepakatan para ulama' yang merupakan dalil, merupakan hujjah, bahkan merupakan hujjah yang lebih kuat daripada segi kekuatan. Kalau dari segi kedudukan, ijma' itu di bawah daripada Quran dan Sunnah. Tapi kalau dari segi kekuatan, ijma' lebih kuat. Macam mana boleh jadi macam itu, Ustaz? Sepatutnya Quran dan Sunnah lebih kuat. Kerana Al-Quran dan Al-Sunnah ada masanya zonni, ada keraguan dari segi makna. Kalau dari segi itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tidak ada keraguan langsung.
Kerana Al-Quran itu semuanya mutawatir, diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai. Tak mungkinlah seramai itu perawi tersilap, terlupa, mustahil. Maka Al-Quran semuanya qat'i, yakin daripada Nabi SAW. Hadis yang mutawatir seperti Al-Quran, yakin daripada Nabi SAW. Tetapi hadis yang ahad ada keraguan. Adakah memang itu daripada Nabi SAW, atau perawi terlupa, atau perawi tersilap. Makanya ulama mengkaji dengan lebih mendalam. Akhirnya ada hadis yang dikelaskan sebagai sahih, kemungkinan besar itu daripada Nabi SAW. Dan ada yang tidak sahih. Tidak sahih bukan makna tak betul. Tidak sahih berarti kemungkinan daripada Nabi SAW itu tidak sebagus kalau hadis itu sahih. Dhaif masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW, tapi kemungkinan itu tidak begitu kuat. Itu kita telah selesai dalam bab yang keempat yang lalu. Tetapi dari segi makna, sesuatu lafaz di dalam Al-Quran, apakah maknanya? Bahkan satu huruf dalam Al-Quran, apa maknanya? Semalam saya ada berbual dengan bakal menantu seorang kawan saya datang dari Terengganu. Saya minta tolong dia bawa kitab. Ada masjid nak mengaji kitab Minhajul Abidin. Jadi bawa daripada Terengganu, berkenalan dengan bakal menantu dia, tahun 2. Sekarang ada shift, perubahan dalam pemikiran parents. Dulu parents tak bagi anak kahwin tengah belajar, takut tak berjaya. Tapi some parents sekarang dia lebih open. Kerana berjaya tak berjaya bukan bergantung pada kahwin atau tak kahwin. Kalau ada keperluan, elok kahwin. Bahkan masa saya masih pensyarah di UAE, saya ingat ada satu pasangan suami isteri, dua-dua dalam kelas saya, dan kebetulan dua-dua dapat top grade dalam subjek itu. Saya tak tahu pun, tanda-tanda suami isteri dua-dua dapat top grade dalam subjek. So bukan alasan. Poin saya adalah berbual dengan bakal menantu kawan ni, dia macam baru dapat kesedaran untuk fokus kepada Islam. Saya tanya macam mana, dia kata masa PKP dia banyak masa lapang. So dia banyak follow dia mula macam terfikir apa tujuan dia hidup, ke mana dia nak pergi. So dia mula dengar YouTube tentang agama. Cuma saya caution dia lah, saya kata kalau agama melalui YouTube ni ada risiko juga. Pertama, mungkin kita terambil penyampaian yang tidak betul. Yang kedua, mungkin penyampaian dia betul, tapi oleh kerana one way saja kita mungkin salah faham dan tak sempat nak verify. So saya cerita contoh bagaimana, sebab dia tanya adakah kita ni wajib ikut mazhab. Saya kata asalnya tak wajib. Asalnya yang wajib ikut Quran hadis. Tetapi oleh kerana mazhab itu adalah produk daripada Quran dan hadis, dan biasanya manusia ni hanya mampu masa dan juga kemampuan dia itu untuk fokus pada satu mazhab dari segi ilmu, maka dia wajib ikut yang dia tahu. Yang dia tak tahu, dia tak boleh ikut. Macam kita nak ikut mazhab Hanafi, adakah kita belajar mazhab Hanafi? Tak belajar, macam mana kita nak ikut benda yang kita tak tahu? Jadi saya ceritakan macam mana boleh jadi mazhab. Kadang-kadang dengan satu huruf saja. Jangan kata satu lafaz, satu huruf saja. Padahal itu huruf Al-Quran. Kenapa? Kenapa maknanya boleh jadi pelbagai. Misalnya ayat wudu, Allah Ta'ala memberi panduan kepada orang yang nak solat kena berwudu. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza kuntum ila salah, kalau terjemah literal, apabila kamu tu telah selesai solat. Kuntum tu fi'il madhi, barulah basuh muka. Itu tak betul. Orang wuduk sebelum solat. Dia bahaya juga kalau terjemah sedikit. Ini kuntum fi'il madhi, maknanya dah solat baru berwuduk. Keluar fatwa baru, baca terjemahan, lepas sembahyang baru wuduk. Tak ada ulama kata macam itu. Idza kuntum ila salah, ai idza aradtumus salah, apabila kamu nak solat, maka hendaklah faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal ka'bain wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tangan dan tangan itu ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan hendaklah sapu kepala kamu. Bi itu kalau terjemah literal dengan,
Hendaklah sapu dengan kepala kamu. Tu, letak kepala ke air, sapu macam tu. Sapu dengan kepala, wamsahu bi ru'usikum. Tak ada ulama faham macam itu. Ulama mazhab Syafi'i memahami bi ru'usikum maknanya sebahagian. Ba li tab'id, huruf ba menunjukkan part of the head. Sebanyak mana? Sikit ke kira sebahagian. Sebab tu dalam mazhab kita sekadar 3 helai rambut sudah sah. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka memahami dengan melihat kepada hadis yang mana Nabi SAW menolak serban baginda ke belakang sedikit, lalu baginda menyapu di atas kepala dan di atas serban. Jadi argumen mazhab Hanafi sekurang-kurangnya setapak tangan, kerana kalau tidak perlu, kenapa Nabi SAW tolakkan serban ke belakang? Maknanya yang itu yang Nabi tolak tu perlu kena. Sementara mazhab Maliki mengatakan ba di situ adalah ba zaidah, ba tambahan, tak ada makna. Hanya untuk sedap cakap saja. Wamsahu ru'usakum sebenarnya maknanya. Hendaklah kamu sapu kepala kamu. Kepala semua sekali. Nah, kalau sapu sikit tidak sah. Bayangkan. Ada berlaku 3 mazhab merujuk kepada ayat Al-Quran dan cuba memahami satu huruf sahaja. Maka ayat itu zanni. Ayat itu ada keraguan daripada sudut makna. Berbeza kalau telah ijma'. Misalnya telah ijma' bahawa sembahyang fardu 5 waktu, bahawa puasa wajib pada bulan Ramadan, ya, bahawa itu dan ini, iaitu sudah tidak boleh dipertikaikan lagi. Yang tadi masih boleh. Yang ini nak ikut mazhab Syafi'i, nak ikut mazhab Hanafi. Yang afdalnya ikut mazhab Maliki, sebab semua mazhab iktiraf. Kalau sapu semua kepala, tak ada mazhab komplain. Kalau sapu sikit, 2 mazhab komplain. Sapu satu tapak tangan, 1 mazhab komplain. Sapu semua kepala, tak ada mazhab yang komplain. Semua kata okey, sah. Sebab itu ijma' dari segi hujjiyah dia lebih kuat daripada Quran dan Sunnah, walaupun daripada posisinya di bawah daripada Quran dan Sunnah. Kerana ijma' juga ambil autoritinya daripada Quran dan Sunnah. Baik. Jadi hari ini kita pergi kepada menyentuh sumber hukum yang keempat. Pertama Quran, kedua Sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas. Jadi kadang-kadang orang kita bila sebut qiyas, dia bayangkan qiyas bahasa Melayu, qiyas ibarat dan sebagainya. Tapi dalam ilmu usul fiqh, qiyas ini adalah satu teknik yang khusus untuk mengeluarkan hukum. Iaitu kalau dari segi bahasa adalah kita mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. To measure. Untuk buat measurement itu dipanggil qiyas. Tetapi dari segi istilah usul fiqh adalah kita itu menyamakan sesuatu yang tidak ada nas tentang hukumnya. Cari dalam Quran hadis tak jumpa. Tapi kita samakan dengan sesuatu yang telah ada nas dari segi hukum dia. Yang satu tak ada nas, tak ada dalil Quran hadis. Tapi kita kata hukum dia sama juga dengan yang satu lagi tu. Yang satu lagi tu ada Quran hadisnya. Kenapa kamu samakan? Ini asas illah yang penting, ya. Iaitu kerana sama pada asas hukum. Asas hukum itulah dinamakan illah. Ya. Illah dalam ilmu usul fiqh merujuk kepada asas hukum. Kalau dalam ilmu hadis, lain lagi makna dia. Illah dalam ilmu hadis tu satu bentuk benda yang kekurangan. Tapi kalau dalam usul fiqh, illah ni satu benda yang mesti ada kalau nak buat qiyas. Mesti dikenal pasti. Dan mesti sama. Kalau tak sama, tidak boleh qiyas. Atau qiyas juga, qiyas tu batal. Baik. Contoh mudahlah. Ya. Apa hukum kita minum, orang Kelantan panggil air tuak tu, sama je dah. Yang mabuk tuak juga. Yang minum sedap manis tu tuak juga. Tapi tak mabuk. Jadi yang mabuk tu dibuat daripada nira kelapa atau nira nipah ke, dia peram, kalau kita minum jadi mabuk. Jadi tuak yang memabukkan tu, kalau nak cari hukum dalam Quran hadis, memang tak ada cerita. Tak ada cerita tentang hukum minum air tuak. Tapi disamakan, ya. Bukan air tuak yang tak mabuk tadi, ya. Saya maksudkan sini air tuak yang mabuk. Mungkin di mana yang hari Gawai itu, Sabah, ya, Sarawak, ya. Kan dia minum tu mabuk. Nak kata apa hukum minum air tuak yang macam itu? Ya, dikatakan haram.
dikiaskan, disamakan dengan hukum minum arak. Dan hukum minum arak ada nas, ada ayat Qurannya, ada hadisnya yang mengharamkan. Ya, yang paling pasti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibu. Sesungguhnya arak, berjudi, tilik nasib, ya, dan juga sembah berhala, ini semua adalah perbuatan yang kotor daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhi akan dia. Jadi ini dalil yang jelas bahawa minum arak itu haram. Tapi arak kan minuman yang dibuat daripada anggur. Bukannya dibuat daripada nira, nipah atau nira kelapa. Jadi disamakan kerana asas hukum haram minum arak setelah dikaji adalah al-iskar, iaitu memabukkan. Di intoxicating effect itu jadi asas hukum dia. Jadi bila didapati ada sifat sebegitu pada air tuak tadi, maka hukumnya juga sama. Mana dalil? Jawabnya kias. Samalah air ketum ke air apa ke, yang kesannya sama seperti wine tadi, seperti khamar, maka hukumnya juga sama. Tapi kalau ada perbezaan, maka kias itu terbatal. Contoh ya, tapi ini perkara yang ulama masa zaman kita ini mereka khilaf, ya, iaitu tentang qiyas zakat pendapatan kepada zakat tanaman. Pendapatan itu kan dalam bentuk wang ataupun harta, ataupun zaman dulu dinar dirham lah, ya, orang bekerja dapat upah. Jadi tidak diwajibkan zakat wang ataupun emas perak kecuali berlalu haul. Dah setahun masih nisab dia tu maintain, dia wajib keluar zakat. Tapi belum berlalu setahun, tak wajib zakat. Tapi yang zakat pendapatan kan tiap-tiap bulan bayar. Yang mengatakan kena bayar zakat pendapatan, dia kias kepada zakat tanaman. Kerana zakat tanaman ni bila kita tuai, kita bayar zakat. Jadi kata dia samalah. Kamu tuai kamu punya gaji, ya, tiap-tiap bulan, masa kamu tuai gaji kamu tu, kamu kena bayar zakat. Tetapi yang tak setuju, kata dia itu kias ma'al fariq. Itu kamu guna jalan kias, tapi kias kamu ada perbezaan. Kerana tanaman dengan wang tak sama. Wang tu dia kias pada emas perak. Emas perak dia kena 1 tahun. Dan kamu kias kepada tanaman sepatutnya 1/10. 10%. Tapi bila kamu kata kias kepada tanaman, yang kamu kenakan ikut emas perak 2.5. Jadi masa nak mewajibkan kias pada tanaman. Masa nak kira percentage, kias pada emas perak. Ini kias yang tak betul. Ini argument para ulama yang tak setuju dengan zakat pendapatan. Bukan tak setuju zakat, tapi selepas tahun cek. Cukup nisab baru bayar. Yang tiap bulan tu tak perlu. Tapi orang kita atas pertimbangan, kalau aku tak bayar sini pun nanti kena tax. Lebih baik saya bayar zakat, nanti ada boleh kurangkan tax dan sebagainya. Tapi itu nak ceritanya, apa yang disebut kias itu mesti ada persamaan. Jadi kias ini sebenarnya dia bukan buat hukum baru, ya, tapi dia menyingkap hukum yang telah ada, tetapi tidak ditunjukkan secara jelas, ya, dengan ayat Quran dan hadis. Tapi hukum itu sebenarnya telah ada. Dan rukun kias, ya, pertama adalah asal. Dia dinamakan al-mahqisu alaihi, iaitu nas tadi. Apa dalil yang perkara yang ada dalil, iaitu dipanggil al-aslu. Itu yang dijadikan tempat untuk kias, ya. Yang kedua adalah hukmul asli. Apa hukum dia? Macam contohnya, dalam contoh yang saya berikan arak tadi, al-aslu dalam tu adalah wine. Hukmul asli adalah haram. Yang ketiga rukunnya adalah al-far'u, cabang.
Dalam contoh yang saya berikan tadi adalah air tuak tadi. Air tuak tu cabang. Kemudian yang keempat adalah illah, iaitu memabukkan. Jadi ini adalah 4 rukun qiyas. Kalau orang tu tak mahir bab qiyas ini, dia tak boleh sesuka hati dia kata hukumnya macam ni sebab saya qiyas begitu. Dia kena betul-betul ulama yang mahir. Bahkan nak kenal pasti illah tu ada pelbagai teknik pula untuk mengenal pasti illah. Baik. Kemudian tadi satu contoh Contoh qiyas lagi. Apabila seseorang itu membunuh mewaris dia. Dia ni adalah potential legal heir. Tapi dia bunuh, katakan na'udzubillah, anak bunuh ayah. Dalam keadaan biasa, kalau ayah meninggal, anak waris. Tapi Nabi SAW bersabda, la yarisul qatil. Orang yang membunuh, yakni orang yang sepatutnya dia boleh dapat harta, dia tidak boleh mewarisi. Jadi dari segi hikmahnya supaya menyekat orang tu bunuh seseorang semata-mata kerana nak ambil harta pesaka. Dia tahu kalau dia terlibat membunuh, maka dia tidak akan dapat mewarisi. Ada dulu kes yang kerja Petronas, suami langgar isteri sampai meninggal. Sepatutnya isteri meninggal, suami dapat 1/4 atau 1/8. Tapi sebab dalam mazhab Syafi'i dia tak kira. Bunuh dengan sengaja, bunuh dengan tak sengaja, asalkan dia menjadi penyebab kepada kematian, maka dia tidak boleh mewarisi. Jadi dalam kes tu pejabat agama masuklah, kata dia tak boleh waris sebab terhalang dengan pembunuhan. Apa kata kalau orang ni dia bukannya membunuh orang yang dia boleh warisi, tapi ada orang buat wasiat kepada dia, kalau saya meninggal dunia, sekian harta pergi pada si fulan. Bukan waris dia pun, mungkin kawan baik dia, mungkin jiran dia, tapi dia memang niat nak bagi. Tiba-tiba dia punya beneficiary tu bunuh testator yang buat will tu, yang buat wasiat, dia bunuh orang tu. Tak jelas hukum dia. Dia masih dapat wasiat ke tak dapat wasiat? Jadi dikiaskan kepada masalah pewarisan tadi, maka dihukumkan bahawa orang yang sepatutnya dapat habuan daripada wasiat, dia bila dia membunuh orang yang memberi wasiat, dia tidak akan dapat wasiat tersebut kerana illahnya sama. Sama-sama nak mencegah orang itu nak mencepatkan sesuatu sebelum masa dia. Kan ada orang yang macam tu. Banyak dia punya financial commitment. Alahai bapak aku ni tak mati-mati, dah pakai life support. Kan? Matilah cepat, aku banyak komitmen nak kena bayar. Dia cabutnya life support hamba Allah tu, meninggal. Kan dalam cerita-cerita kita tengok macam tu. Ada yang tutup dengan bantal dan sebagainya. Jadi asas dia sama, maka hukum dia sama. Kemudian yang ada nas melarang adalah jangan seseorang itu membeli atas belian saudara dia. Saudara dia dah nak setuju, dah nak ikat kontrak, dia kata tak ya, kau jangan jual kat dia, kau jual kat aku, nanti aku bayar lagi bagus macam mana. Jadi dilarang. Jadi ini boleh menimbulkan permusuhan. Ada di satu tempat, kita pasti di Kedah rasanya, dia ada satu sistem orang yang tangkap ikan dengan peraih dia nego pakai bisik. Jadi peraih akan bisik kepada tu, saya offer berapa harga, supaya tak timbul rasa tak senang. Kalau cakap kuat, kata yang ni offer berapa, yang tak apa, saya offer lagi tinggi, yang ni offer lagi tinggi, nanti jadi suasana tu tak bagus. Tapi kalau bisik, okey dia ambil. Yang ni bisik, akhirnya dia setuju nak jual dengan orang ni. Tujuannya supaya tak mau jadi gaduh. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak bagi orang tu membeli atas belian saudara dia atau meminang tunangan orang. Orang tu dah bertunang, pergi pinang dia. Kecuali kalau dia dah putus, tak jadi. Memang boleh. Ada orang pakai konsep BMW. Apa dia? Best man wins. Tak apalah, tunang kau, aku pinang, kalau dia suka kat aku, best man wins lah dia kata. Tapi akan menimbulkan rasa permusuhan, rasa sakit hati. Kecuali dia tak jadi, dengar-dengar dah putus tunang, kita pun masuk meminang, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat pun perbuatan itu haram, tapi pernikahan dia sah. Sebab baru tunang orang. Dilarang tu kerana membawa pada permusuhan. Lain kalau isteri orang. Kau pergi kahwin dengan isteri orang, memang tidak sah lah.
Haram lagi tidak sah. Kahwin dengan tunang orang haram tapi sah. Okey. Illah dia adalah kerana permusuhan, ya. Permusuhan yang berlaku. Jadi dikiaskan, ya, hukum menyewa atas sewaan orang lain, ya. Menyewa tak ada hadis larang. Tapi sama juga kan, orang tu dah nak membeli, tiba-tiba kita potong, dia marah, ya. Orang tu dah nak sewa, ada penyewa lain bagi potong, lepas tu dia marah. Tapi tak ada dalil Quran hadis pun kata haram, ya, tapi kias. Kerana asasnya sama, iaitu sama-sama menimbulkan permusuhan. Baik. Hotel Kalau dia potong tu hukumnya haram lah. Tapi sewaan tu sah. kita dah bayar. Tapi kita belum menyewa kan. Bayar deposit ke macam mana? Dah bayar habis. Dia pulang balik tak duit? Dia pulang balik duit tapi dia kasi kat orang lain. Itulah. Orang bayar offer tinggi. Haram. Dia best man win kan. Best money wins. So it's not really best man wins. Higher amount wins lah. Hukumnya haram. Dia akan menimbulkan satu, mungkin janji. Kan? Kalau dari segi legal, kalau benda tu kontrak, dia boleh saman. Sebab dia akan kata bukan masalah duit saja. Masalahnya saya kerugian dari segi reputasi saya dengan jemaah saya. Kalau dari segi law, kalau benda tu dah kontrak, dia boleh saman minta damages. Bukan minta return of the money alone. Because over and above benda duit ni, saya siapa, saya terpaksa cari tempat lain, saya terpaksa bayar lebih. Dia tak kira Ustaz, dia pulangkan balik duit, lepas tu jemaah tidur kat masjid, dekat apa ni. Hukum haram tu memang haram. Sebab mungkir janji, kemudian menyakiti orang, dan menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Cuma dari segi law, saya tak pastilah. Kalau dia dah anggap sebagai kontrak, ini saya cakap law di Malaysia, you can sue for damages. Not just for the return, you can even sue for dia panggil specific injunction. Kita kata saya tak mau duit, saya nak you buat apa yang ada dalam kontrak, yang bagi sewa pada saya. Kan kat Malaysia ada dia panggil specific performance. Dia kata saya tak minat dengan duit saya boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya tak dapat hotel, saya susah, jemaah saya akan suffer. So saya nak juga supaya hotel tu disewakan pada saya. Tapi nanti kan dah tak sedap lah, tuan hotel mungkin akan buat lebih kurang, macam-macam, servis tak bagus. Sometimes it's not just about the law, it's about the common sense. It's about being fair to others. Okay. Kemudian kita ambil contoh lagi, iaitu berjual beli ketika telah ada seruan solat jemaat. Kan tak boleh jual beli lah bila masuk waktu jemaat untuk orang yang wajib jemaat. Tetapi bagaimana pula dengan hukum perkara-perkara yang lain, sewa menyewa, gadai menggadai, buat akad nikah pula time tu, itu kan tak ada cerita. Tapi kan asasnya sama. Ini semua akan melalaikan seseorang tu daripada solat jemaat. Jadi kalau lebih aula lagi, kalau tengok TV, main game, yang jual beli yang menjadi teras ekonomi pun diharamkan sementara waktu supaya orang tidak lalai daripada pergi solat jemaat. Lagilah kalau yang main game time tu, lagilah yang tengok drama time tu, lebih aula lagi dilarang. Ini cerita untuk yang wajib solat jemaat. Orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan lain tu lah, dia nak pergi shopping, seronok dia. Kan break panjang. Ini kenapa berjual beli? Tapi dia tidak wajib jemaat. Jadi tidak asas kenapa dilarang tu tidak ada pada dia. Tapi untuk yang wajib jemaat, sebagaimana jual beli itu dilarang, maka sewa menyewa, gadai menggadai juga diharamkan. Jadi kena faham konsep kias ni. Yang lelaki tu haram lah. Kecuali kalau dia tak wajib kalau lelaki tu tak wajib jemaat, misalnya dia musafir. Jadi orang musafir tak wajib jemaat. Jadi memang dia tak nak pergi jemaat lah. Jadi dia pergi beli barang, tak ada masalah.
Tapi kalau dia wajib jemaah, dia yang membeli itu haram lah, atau terbalik. Dia wajib jemaah, tapi dia asyik menjual. Ya, yang beli itu perempuan. Yang beli tak ada masalah. Yang menjual tu sebab dia wajib jemaah. Tapi katakanlah berlaku jual beli itu sah, tapi hukumnya berdosa bagi orang yang berjual beli. Itu ada kadang-kadang haram dan tidak sah, ada kadang-kadang haram tapi transaksi itu sah. Salah satu contohnya tadilah, berjual beli pada waktu salat jemaat bagi orang yang wajib jemaat, hukumnya haram, dia berdosa. Tapi naqlul milkiyah berlaku, transfer of ownership berlaku, kerana jual beli itu masih lagi sah. Kerana dia haram bukan dengan diri dia, dia haram kerana sesuatu yang eksternal, nak mengelakkan daripada tak solat jemaat. Tapi kalau yang haram kerana diri dia, jual beli arak misalnya, itu memang tidak sah lah. Atau jual beli harta orang lain, seronok pula dia, saya jual lah kat awak, bayar-bayar, padahal bukan barang dia. Itu tak sah. Baik. Jadi kias ini mana dalil dia? Iaitu firman Allah SWT, fa'tabiru ya ulil albab. Hendaklah kamu itu mengambil iktibar, wahai orang yang mempunyai fikiran. Cerita misalnya tentang qisas. Walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu sebenarnya ada kehidupan. Walaupun nampak qisas ni macam menyebabkan kematian pula. Kan orang tu dah bunuh orang, dia akan dibunuh balas. So mana ada kehidupan kat situ? Yang ada adalah kematian. Tapi hikmah di sebalik qisas ini adalah bila orang tu tahu kematian menanti dia kalau dia bunuh orang, jadi dia ada deterrent, dia ada satu halangan. Aku tak berani untuk bunuh orang. Kenapa? Nanti aku mati juga. Jadi sebab itu disebutkan, dan ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai pemikiran. Albab di sini maknanya pemikiran, ya. Dia juga saya terdengar orang sebut albab ni maknanya pintu. Orang yang punya pintu, bukan yang pintu tu bab. Kalau satu pintu betul lah albab, kan cerita Ahmad Albab. Tapi kalau banyak pintu adalah abwab. Yang ini singular dia adalah lub. Lub ni makna intipati. Kalau bersembah pada manusia tu otak lah, pemikiran. Albab adalah orang yang mempunyai pemikiran. Jadi dia boleh ambil iktibar. Kalau begini. Jadi oleh kerana kita disuruh mengambil iktibar, maka itu menunjukkan bahawa qiyas itu dipakai. Bahkan Nabi SAW ada kalanya menunjukkan kepada qiyas. Misalnya bila ditanya adakah saya patut bayar hutang, parent saya meninggal, adakah saya patut bayar hutang? Bukan. Orang tu bertanya, parent saya meninggal, dia ada nazar nak buat haji, tapi tak sempat buat haji, dia meninggal. Jadi boleh saja Nabi SAW menjawab, kamu boleh buat haji bagi pihak dia. Direct answer boleh. Tapi Nabi SAW mengajar teknik qiyas. Nabi SAW bertanya, kalaulah ibu kamu, tak silap saya ibunya, kalau ibu kamu tu mempunyai hutang pada orang, adakah kamu tolong bayar? Anak dia jawab, tentulah saya tolong bayar, sebab kan orang tu sangkut dengan hutang. Lalu Nabi SAW memberitahu, maka tunaikanlah hutang Allah, kerana Allah lebih berhak untuk ditunaikan hutangnya. Nabi kiaskan kewajipan haji itu dengan hutang kepada manusia. Jadi Nabi SAW sendiri memberi indikasi bahawa qiyas itu adalah sesuatu yang diiktibar, yang diambil kira dalam mengenal pasti hukum. Nak kenal pasti ialah ada masalik, ada jalan dia, itu terlampau detail, tentu kena ambil subjek usul fiqh. Jadi kita ambil secara umum. Cuma nak ceritanya qiyas ni ada 3 jenis. Satu dipanggil qiyas aula, kedua dipanggil qiyas musawi, yang ketiga dipanggil qiyas adna. Qiyas aula ni yang tak ada nas tu nampaknya lebih sepatutnya lagi hukum tu. Contoh, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu, kan bila
ibu bapa kita dah berusia, mereka biasanya akan lebih sensitif berbanding masa dia masih muda, ya. Yang parents tak kisah pun anak dia mengamuk kat kedai, anak dia cakap mak kedekut tak nak beli mainan, mak dia relax, ya. Tapi bila mak dia dah berusia, bila mak dia cakap sesuatu, misalnya anak dia jawab tu mungkin mak dia sebulan pun belum tentu sembuh dia punya terasa hati tu. Maka dalam Al-Quran Allah sudah bagi warning, ya, bila ibu bapa itu sudah berusia, fala taqul lahuma uffin, jangan kata kepada kedua-duanya sekalipun tak boleh kata. Tapi dalam Quran tak kata jangan tumbuk dia, jangan tendang dia. Jadi di situ tumbuk dan tendang ni hukumnya lebih aula lagi. Apa berbanding dengan kalau tendang mak ya. Jadi tak perlu kepada dalil lain. Cukup ayat ini menunjukkan bahawa pukul mak, pukul ayah, tendang mak, tendang ayah ni haram. Kerana kata saja pun sudah haram. Takkanlah tendang tak haram. Lebih aula lagi. Itu maksudnya lebih aula, kias aula. Dia compare, tapi yang tak ada nas tu sebenarnya kita nampak lebih power lagi. Sebab itu seseorang ulama kata ini bukan kias. Ini dipanggil fahwal khitab. Faham dengan ayat tu dah cukup dah. Kalau tak faham lagi tu jenis tak faham bahasa lah namanya. Dia kata, kenapa kamu pukul mak kamu? Alah, Quran kata jangan kata je. Quran tak kata pun jangan pukul. Itu memang orang tak faham bahasa lah. Jadi seorang ulama kata ini bukan kias. Ini dah dengan bahasa tu sepatutnya dah difahami dah. Itu ya. Yang kecoh kata kalau tinggal sembahyang dengan sengaja tak wajib qada. Ya. Yang wajib qada ni kalau terlupa. Kalau terlupa, kalau tertidur, itu wajib qada kata dia. Kenapa? Karena hadis sebut itu. Mana man salatihi aw nasiyah, barang siapa yang tertidur daripada salat dan lupa, wajib qada. Hadis tak kata kalau sengaja tinggal. La ilaha illallah. Inilah ulama kata kias aula. Kalau kau tak sengaja pun kau wajib qada. Kalau kau sengaja tak wajib bang. Kita bayangkanlah, polis, tahan orang tu beat red light. Lampu dah merah dia jalan. Polis tahan. Kamu kenapa melanggar lampu merah? Astagfirullahalazim tuan, saya tak perasan. Saya tak sengaja. Tadi nampak macam hijau, tak perasan bila jadi merah. Ya, tak ada langgar lampu merah. Saya denda, saya saman. Tak ada maaf. Seorang lagi pun langgar juga. Tanya, kamu kenapa langgar lampu merah? Saja je nak cepat. Tak apalah, kamu sengaja tak apa. Yang tadi tak sengaja saya saman. Takkanlah macam itu. Yang tak sengaja pun disamannya, takkan yang sengaja tak kena saman. Kan pelik. Kalau yang tinggal sembahyang dengan tak sengaja pun wajib qada, maka yang dengan sengaja, yang tentulah wajib qada. Taubat tu taubat. Bezanya adalah yang tak sengaja dimaafkan, tak berdosa, tapi wajib qada. Yang berdosa tak wajib qada, tak mungkin. Jadi kamu wajib taubat dan wajib qada. Jadi sebab itu sepakat. Empat mazhab semua kata wajib qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Cuma bezanya yang dengan tidak sengaja tu boleh dilambatkan qada dia. Kita terlupa, rasa macam dah sembahyang. Yang tu kita nak qada lambat sikit boleh, tapi yang betulnya awal lah, mana kita tahu kita meninggal. Tapi kalau yang tinggal dengan sengaja, itu wajib disegerakan, tak boleh tangguh. Terus kena qada dengan segera. Itu saja beza. Tapi wajib qada, wajib qada. Itu dikatakan kias aula. Lebih aula yang sengaja qada berbanding dengan yang tak sengaja. Ada kias yang musawi. Misalnya disebutkan di sini tentang haram harta anak yatim. Memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Lepas tu saya pesan isteri saya buat sekolah. Saya kata kalau nak kutip derma atas nama anak yatim jangan. Risau takut nanti orang derma tu anak yatim, kita terguna untuk diri kita, tak pasal. Kalau nak kutip derma umum saja boleh, untuk bantu sekolah, senang macam itu. Tapi kan orang suka derma untuk anak yatim, itu kita bimbang takut orang dah bagi pada yatim, kita guna untuk tujuan kita peribadi. Takut termasuk dalam ayat ni. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar.
Hanya saja dia sebenarnya akan memakan dalam perut dia itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Baik. Jadi illah dia asasnya adalah kerana berbuat naya kepada harta anak yatim. Okey. Kalau kita tak makan pun harta dia, cuma kita pergi bakar je, macam mana? Adalah sama-sama menjahanamkan harta dia. Ya, kamu makan harta dia pun haram. Saya tak makan harta dia, saya cuma bakar je. Haramlah juga. Sama saja. Kerana ilahnya itu melakukan kerosakan kepada harta anak yatim. Itu adalah kias yang musawi. Kias yang adna, yang kurang, iaitu yang tak ada nas tu kurang sikit. Misalnya, illah memabukkan itu asas mahraman wine, ya, arak. Tetapi kalau lihat kepada nabis yang dibuat daripada kurma, jadi itu ilahnya itu kurang. Sebab itu ada khilaf di kalangan ulama mazhab Hanafi mengatakan nabis itu tidak haram kecuali kalau dianya memabukkan. Tapi kalau dia tidak memabukkan, tidak mengapa. Di sisi mazhab Syafi'i, minuman tu kalau dia jenis memabukkan, sikit atau banyak, tetap haram. Walaupun biasanya kalau orang minum sikit, belum mabuk lagi. Minum banyak baru mabuk. Tapi oleh kerana nature dia itu memabukkan, minum sikit pun sudah haram. Gitu. Jadi, terakhir, saya nak bagi contoh, kadang-kadang orang tak faham tentang kias, ya. Iaitu sebagai contoh, mereka banyak mengatakan ini tak ada nas, ini tak ada Quran hadisnya. Tidak semestinya sabit dengan Quran hadis. Quran hadis dia sumber hukum. Setengah hukum sabit dengan kias. Sebagai contoh, hukum mengamalkan tarhim. Tarhim subuh tu tak ada nas. Kata suruh tarhim. Kan ada setengah surah masjid, setengah jam atau 15 minit sebelum masuk waktu, Bilal akan tarhim. Selawatlah, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya. Jadi orang dengar, orang bersiap-siap untuk pergi solat. Itu nas Quran hadis tak ada. Maka setengah orang dia kata haram, dia bid'ah. Dia kata tak, sunat hukumnya. Kenapa sunat? Atas jalan kias. Kias kepada azan pertama. Azan pertama ada dalil bahawa ianya sunat, dilakukan di zaman Nabi SAW. Surah Ar-Rasyidin ada azan pertama. Kalau nak hidupkan sunnah, silakan. Ini dapat pahala. Orang yang menghidupkan sunnah yang telah mati, diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi, berapa awal? lebih kurang biasanya setengah jam. Agak-agak lah, lebih 15 minit. Tapi eloknya announce lah dulu. Dalam sebulan ke kan, announce dulu kat orang puncak sewasa mulai daripada lepas raya nanti, ya. Surah Ar-Rasyidin akan menghidupkan sunnah azan pertama, ya. Masuk ke dalam grup, kot nanti orang belum masuk waktu dah semayang dia, ya kan. Sebab tak biasa. Nak buat hidupkan sunnah tu bagus, tapi meraihkan kebiasaan masyarakat, bagi makluman dulu. Okay. Tapi kalau ada setengah tempat dia tarhim. Kenapa? Kerana asalnya sunat 2 azan untuk subuh, ya. Sebelum masuk waktu dan ketika masuk waktu. Tapi dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, kalaulah dia memang nak buat satu saja. Sebab sunat boleh tinggal. Dia kata saya nak tinggal satu, saya nak buat satu saja. Maka didahulukan yang masuk waktu. Kerana itu yang main dia. Orang nak semayang masa tu, orang nak start puasa masa tu. Yang afdal buat dua-dua lah. Tapi dia kata saya nak buat satu. Okey, kalau nak buat satu, kamu azan yang azan masuk waktu. Sekali dia buat satu saja. Tapi dalam masa sama buat tarhim. Timbul persoalan, apa hukum tarhim? Jadi ilahnya sama sebenarnya. Asas kenapa azan pertama dan tarhim dibuat adalah kerana nak memberitahu waktu sudah hampir masuk. Jadi yang mana sahur dah boleh slow down. Yang mana belum tahajud masih sempat untuk bangun dan tahajud yang ringkas. Ya. Siapa nak salat jemaah tapi kena mandi wajib dulu, ada boleh bersiap mandi wajib dan sebagainya. Sebab azan awal. Tapi kalau azan masuk waktu kadang tak sempat.
Kan? Nak bersiap, nak tak sempat. Tapi oleh kerana azan awal, sempat. Oleh kerana ada tarhim, maka sempat. Jadi oleh kerana illahnya sama, sebagaimana sunat azan pertama, demikianlah juga sunat melakukan tarhim. Mana dalil Quran hadis? Tak ada. Jalannya adalah qiyas. Jadi ada orang kata, mana boleh qiyas? Sebab sudah ada nas. Kaedah mengatakan, la qiyasa fi maulidin nas. Tak boleh qiyas, tempat tu dah ada nas. Apa maksud dia? Kan dah ada nas azan pertama. Kenapa pula kamu nak qiyas pada tarhim? Lah, itulah pun cara qiyas. Ya, azan pertama dah sabit hukumnya sunat sebab ada nas. Yang ni tak ada nas, maka kita qiyas kepada yang ada nas. Itu teknik qiyas. Yang kamu kata la qiyasa fi mauridin nas, tak boleh qiyas pada tempat yang ada nas. Contohnya begini. Contohnya tadi kan, saya bagi cadangan, apa kata surah Ar-Rasyidin, hidupkan sunnah azan pertama. Hidupkan balik sunnah azan subuh 2 kali. Lalu AJK pun buat musyarat. Macam mana dengan cadangan Ustaz Engku itu hari, kita nak laksanakan atau tidak? Jadi seorang AJK angkat tangan, dia kata saya tak setuju. Lalu pengurusi tanya, kenapa Tuan Haji tak setuju? Lah, kita tengoklah. Azan Zuhur sekali, azan Asar sekali, azan Maghrib sekali, azan Isyak pun sekali. Kita kiaslah. Subuh pun sekali lah. Kenapa nak subuh nak 2 kali? Di situ tak boleh. Kamu kias pada tempat yang sudah ada nas. Sudah ada nas bahawa azan subuh 2 kali. Walaupun sunat tapi sudah ada nas. Tiba-tiba kamu nak batalkan dengan alasan nak kias dengan azan lain. Nak kias dengan azan Zuhur, nak kias dengan azan Asar. Itu yang tak boleh. Sebab nas sudah ada. Tapi mengkiaskan tarhim kepada azan pertama, itu memang kias. Jadi kena jelas. Sebab saya tengok, insyaAllah yang keliru tu pun yang belajar usul fiqh. Kalau kita tengok kamu ni tak mengaji usul fiqh, dia mengaji. Tapi mungkin ada sikit lah hujung-hujung tu dia keliru. Bila nak praktikal dia tu, dia keliru. Apa yang dikatakan kias, apa yang dikatakan bukan kias. Kesimpulan, salah satu sumber hukum syarak, lebih-lebih lagi bila tidak ada khusus daripada Quran dan hadis, maka kias adalah salah satu cara atau sumber ulama mengenal pasti hukum. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. So, kakak pendapatan tu macam mana? Bayar juga. Kalau ikut fatwa negeri, kata bayar. Bayar setahun. Tak boleh bayar. Bezanya zakat pendapatan ni bulan-bulan. Kalau bayar setahun tu tak ada khilaf. Kalau bayar setahun tu memang asalnya. Kalau kata lepas tahun, kita tengok cukup nisab, kita bayar, itu semua setuju. Tak ada yang kata tak wajib. Semua kata wajib. Bila cukup nisab, cukup haul, wajib bayar. Tapi dia bagi zakat simpanan. Sebenarnya zakat emas perak. Tapi oleh kerana duit itu disamakan seperti emas dan perak, maka sebagaimana emas dan perak yang cukup nisab dan juga cukup haul wajib zakat, demikianlah zakat duit simpanan itu wajib zakat. Yang jadi khilaf ni adalah zakat pendapatan dapat bayar bulanan lah. Kalau kita gaji kita bulanan lah. Sebab dia kias kepada tanaman. Tuai bayar, time menuai bayar. Jadi ini yang setengah ulama kata tak betul. Pertama, kalau betul zakat begitu wajib, zaman Nabi pun bukan tak ada orang bekerja dapat gaji. Zaman Nabi pun ada orang kerja ambil upah. Kenapa Nabi SAW tak wajib kan? Dapat upah terus bayar. Kenapa Nabi SAW tunggu haul dulu? Kemudian yang kedua, kan tak sama tanaman dengan duit. Duit itu sama macam emas. Emas kan ada haul. Tanaman memang masa petik hasil itulah dibayar terus, dipotong terus. Jadi kias ni kias yang ada perbezaan. Kias yang ada perbezaan batal. Tapi kalau ikut pandangan katakan wajib, katakanlah fatwa di sini kata wajib, bulanan lah. Kalau kita gaji bulanan, dapat gaji, bayar dulu. Sama pendapatan juga. Kalau nak ikut yang zakat simpanan tak wajib. Sebab tak cukup haul. Dah barangkali mana tahu tak cukup nisab. Dan apa pula wajib? Saya bukan menuai gaji. Itu saya bukan menuai pencen. Kamu kias tu kias tak betul. Itu untuk yang menolak
zakat pendapatan. Tetapi memang ia, kita kata, pandangan moden lah. Dalam klasikal punya teks tak ada, dalam kitab-kitab fiqh yang lama tak ada yang katakan dapat terus bayar, tidak. Dapat cukup haul, cukup nisab baru bayar. Wallahu a'lam. Saya dengar di Indonesia ada satu bank yang beri jemaah haji. Jadi dia kata menggunakan hutang itu jadi Baik, yang kena kita tunaikan hutang untuk pergi haji itu adalah hutang yang telah dipanggil hululud dain. Hutang yang telah become due and payable. Yang tu kita kena bayar lah, sebab untuk hak orang yang bagi hutang tu ialah bila sampai masanya kita bayar. Tapi hutang yang macam kita berhutang sekarang ni kan dia due and payable monthly. So sampai masa kita pergi haji kita tetap bayar juga. Ada juga potongan dia. Yang masukkan tadi kita dahulukan hutang tu sudah due tapi kita tak bayar sebab kita kata nak pergi haji. Sebetulnya kita belum mampu lah, kita kena dahulukan hutang hak manusia ni. Tapi hutang yang recurring, macam tadi dia bagi hutang untuk pergi haji, maknanya dia dah tahu, saya bukan tuntut sekarang, saya tuntut nanti. Kalau kamu balik haji nanti kamu start bayar. Tapi kalau memang atas namanya hutang, dia tak boleh ambil lebih daripada jumlah hutang. Saya percaya kalau namanya bank, dia tidak akan buat transaksi hutang. Dia akan buat transaksi lain. Mungkin namanya tawarruk. Dia kata, okey, tuan nak pergi haji, tuan tak ada duit. Tuan jual lah barang supaya ada duit. Jadi kata customer, saya mana ada barang yang sesuai nak jual. Jadi kata bank tak apa, komoditi sekian ni mudah dijual. Bahkan ada bursa dia. Kalau kamu nak, kamu beli. Dia kata, saya tak ada cash. Tak apa, kamu beli dengan saya boleh jual harga bertangguh. Jadi, okey, customer setuju. Bank pergi ke bursa, beli katakan CPO, crude palm oil. Bank beli pada harga sekian, cash. Tapi, bank jual pada customer pada harga bertangguh, bisa markup. Sebab, sebagai peniaga, tentu nak ambil untung. Takkan jual harga modal. Jual harga modal namanya tolong beli. Datuk balik Kelantan, kawan kata, tolong beli budu selesai. Datuk tolong beli, tak ambil untung pun. Tolong beli lain. Berniaga dia akan jual dengan markup, principal plus profit. Jadi kat situ sama-sama untung. Bank untung sebab dia beli pada harga modal, dia jual pada harga plus profit. Customer untung sebab dia ada barang yang dia boleh jual segera, dapat cash segera, dia dapat guna, dan dia ada masa untuk bayar pelan-pelan. So, fit dia punya financial abilities. Tapi kalau atas nama hutang, bank kata saya bagi hutang pada awak sebanyak ini, nanti awak bayar lepas balik haji, yang tu tak boleh lebih 1 sen pun, kecuali customer secara redha bagi. Tak apalah, bank minta prinsipal, tapi saya nak bagi lebih. Itu tak apa. Tapi mana ada bank buat macam itu? Sebab tu saya percaya kalau kata bank bukan akad hutang, dia mesti ada kontrak lain tu untuk dapat profit dia. Wallahualam. Tapi boleh kira orang tu mampu dengan cara berhutang lah. Syarat wajib haji itu kan mampu. Jadi dia memampukan diri dia dengan cara dia berhutang. Mungkin sebab dia fikir nak tunggu betul-betul mampu dengan duit sendiri. Mungkin umur dah meningkat. Sedangkan ibadah haji ni ibadah yang banyak gunakan physical movement, yang mana seeloknya lagi usia lebih muda tu lebih elok untuk kita buat ibadah haji. Wallahualam. Boleh ya setakat itu. Baik, jadi insya-Allah kita jumpa lepas hari raya ya. Jadi saya doakan moga-moga Allah kurniakan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita beramal ibadah zahir dan batin di bulan yang mulia ini, dan keluar daripada bulan ini sebagai orang yang muttaqin, ya, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma qulna min dhillatil ma'siyati ila izzatit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.